Sebenarnya kunut nazilah ini tidak ada teks yang tertentu. Kunut nazilah boleh kita baca apa-apa teks, apa-apa ayat yang sesuai dengan konteks. Jadi konten sesuai dengan konteks. Kalau musibah itu berkenaan apa? Berkenaan dengan COVID, kita minta Allahumma dafa'an al-ghada wal waba, minta diangkat wabak. Kalau doa kita untuk minta Allah menangkan umat Islam di Palestin, doanya Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, menangkanlah Islam dan umat Islam di Palestin. Jadi kita minta itu tepat, straight to the point. Bahkan kunut nazilah Nabi tak panjang. Dalam kunut nazilah yang Nabi lakukan, Nabi tuju kepada individu itu sendiri. Contohnya dalam kunut nazilah berkenaan dengan 70 min akhyari sahabah yang terbunuh, 70 orang sahabat Nabi yang dibunuh dekat dengan Bir Ma'unah di perkampungan Bani Sulaim. Nabi sebut satu-satu. Nabi sebut macam mana? Allahumma la'an Bani Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah as'alullah wa rasulah. Pendek doa Nabi, kunut nazilah Nabi pendek, tepat pada sasarannya. Sebabnya yang saya perhatikan, masyarakat kita belum bergerak lagi untuk melaksanakan kunut nazilah ni. Maksudnya kunut nazilah ini senjata paling canggih yang umat Islam miliki, tapi belum digunakan dengan sebaiknya, belum digunakan ke tahap yang maksimum. Kerana kunut nazilah yang Nabi laksanakan sebulan namanya, berlaku setiap kali solat fardu 5 waktu, bukan subuh sahaja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, setiap waktu solat fardu Nabi berkunut nazilah sebulan lamanya, tiap-tiap solat fardu. Itu yang perlu kita buat lagi. Dan mungkin kerana apa kita tidak melakukannya, kerana kita tak tahu bagaimana pelaksanaannya. Kunut subuh itu untuk solat subuh, tiba-tiba solat Jumaat dia baca kunut subuh, kemudian barulah masukkan kunut nazilah. Jadi panjanglah doanya, lamalah berdirinya, sedangkan di i'tidal itu pun pendek. Kunut nazilah Nabi, sahabat kata sekejap sahaja. Ba'da ruku'i yasiran, selepas daripada rukuk tu sebentar. Dia sebenarnya kalau nak baca juga kunut subuh tu boleh, tak salah, boleh. Tetapi di sana ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Apa hukum imam membacakan kunut nazilah? Ada pro dan kontra. Sebagian ulama mengatakan imam itu dia dikehendaki berijtihad. Sekiranya dia tahu di belakangnya ada makmum-makmum yang kan, imam dianjurkan meringkaskan solatnya, kerana memelihara makmum di belakangnya ada yang kehuzuran, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang berhajat nak cepat. Maka begitu juga keadaannya dengan kunut nazilah. Maka sekiranya imam mengetahui di belakangnya ada makmum-makmum yang akan terbeban apabila dipanjangkan kunut nazilah, imam tidak boleh memanjangkan kunut nazilah. Sebaliknya, kalau imam mengetahui makmum-makmum di belakang semuanya bersemangat, mungkin bacaannya sedap, ayat-ayat itu menyentuh, makmum bersemangat mengaminkan, maka boleh bagi imam itu memanjangkan kunut nazilah.
Okay. Kemudiannya kunut ini dibaca di dalam iktidal, dan iktidal merupakan rukun pendek. Maka memanjangkan kunut dari sudut yang lain pula, berlaku pula pro dan kontra di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan jika kunut itu dipanjangkan lebih daripada kebiasaan, maksud lebih daripada kebiasaan ialah memasukkan tambahan-tambahan yang tidak warid di dalam hadis, maka bila dimasukkan lebih daripada kadar suratul Fatihah, maka ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan makruh, dan yang keduanya batal solat. Okay, jadi untuk keluar daripada khilaf itu, jangan panjangkan kunut. Kunut nazilah itu biar ringkas. Kalau kunut subuh, okey, iyalah itu kunut subuh, kita bacalah kunut subuh, teks untuk kunut subuh. Kalau solat zuhur, solat maghrib, asar dan sebagainya, tak perlu dah kita baca kunut subuh. Nak baca pun boleh, tapi ingat ada pro dan kontra. Tapi kalau kita nak lebih tepat kepada sasaran, kita hanya doa nazilah saja, sebab itulah poin dia. Kerana kita tajuknya lain, tapi yang kita minta lain. Tahu tak ni? Contohnya masa COVID, kita doa nak minta angkat COVID, tapi doa ihzimhu dituju ke Israel sana. Kita nak minta angkat COVID, dia pergi hentam Israel. Tajuk dengan yang diminta tak kena. Ataupun sekarang ni kita nak doakan untuk umat Islam di Palestin, tapi pergi doa untuk angkat wabak, apa kena-mengenanya? Jadi tajuk tu lah tersalah alamat. Begitu juga dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang majlisnya majlis akikah. Betul tak? Majlis akikah ni anak yang baru lahir ni lah, tapi bila dalam majlis akikah tu, bila dibacakan doa tu bukan untuk anak, tapi untuk orang yang telah mati. Doa untuk anak mana? Tak ada. Padahal anak itulah punya majlis, tuan majlis, tapi doa untuk dia tak ada. Semuanya doa hantar ke orang mati. Jadi kita kata dia punya tajuk tu lain, minta lain, dapat pun lain. Jadi ayat untuk kunut nazilah ni tak perlu panjang-panjang. Kalau kita mampu panjang, silakan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Boleh, siapa yang hafal. Bagi yang tak hafal macam mana? Nak baca juga kunut nazilah. Okey, baca pendek cukup dah, satu baris. Contoh apa? Seperti yang saya sebut di awal tadi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Ya Allah, bantulah Islam dan orang-orang Islam di Palestin. Cukup, tak usah panjang-panjang. Nak tunggu boleh hafaz panjang-panjang tu bila nak baca doa kunut nazilah? Bila? Dah habis perang pun tak baca-baca juga. Sebab nak tunggu boleh baca panjang, padahal sebaris cukup dah. Nabi pendek saja, Allahumma la'an bani Lihyan wa Zakwan wa Ri'lan. Kalau kita tak boleh panjang, jangan tinggal doa pendek, dan jangan tak buat langsung. Oleh kerana tak tahu doa panjang-panjang, kita tinggalkan. Ini senjata kita yang belum digunakan sungguh-sungguh lagi. Bagaimana keadaannya apabila umat Islam seluruh dunia bersungguh-sungguh melaksanakan kunut nazilah ini pada setiap solat fardu 5 waktu. Kita boleh buat solat sunat hajat. Saya nak respons sikit lah. Solat sunat hajat tak salah, tapi antara solat sunat hajat dengan kunut nazilah, yang mana utama?
Nabi buat. Berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada kita, yang menceritakan bagaimana keadaan Nabi kunut nazilah menghadapi peperangan, menghadapi musuh-musuh Islam. Kunut nazilah lah caranya. Dan hadis-hadis yang menceritakannya sahih, bahkan sangat banyak di dalam kitab-kitab hadis. Caranya ialah dengan kunut nazilah, bukan dengan solat sunat hajat. Walaupun tak salah kita buat, tapi kalau pada saya antara dua ni, kunut nazilah atau sunat hajat, nak susun ranking yang mana? Kunut nazilah lah di ranking number 1. Itulah yang Nabi buat, itu yang Nabi contohkan. Kunut nazilah, doa yang kita angkat di dalam solat, ia satu tempat yang sangat istimewa. Sebab itu kunut nazilah ni tidak dibaca di dalam sujud, ia dibaca ketika iktidal. Bukan sujud ke tempat mustajab doa, betul juga, tapi kenapa Nabi baca kunut nazilah masa iktidal, bukan masa sujud? Supaya diaminkan oleh makmum. Maknanya cara kunut nazilah ni, kalau kita baca dalam solat zuhur, walaupun solat zuhur Fatihahnya imam membaca perlahan, tapi kunut nazilahnya dibaca nyaring. Tujuannya supaya diaminkan makmum. Okey, jadi pelaksanaan kunut nazilah ni belum disebarluaskan kepada umum. Masyarakat tak tahu bagaimana nak beramal. Mudah saja, tak usah panjang-panjang. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cukup. Kalau nak panjang sikit, ulang 3 kali. Ulang 3 kali, selesai. Nak apa lagi? Selawat ke atas Nabi, itu dalam kunut subuh, itu sunat Abraham. Dalam kunut subuh, kunut nazilah tidak ada selawat. Kalau dia nak baca selawat juga, tak ada salahnya. Tapi kunut nazilah yang Nabi tunjukkan dalam beberapa hadis yang sahih, itu sahajalah ayatnya, tidak ada selawat. Kunut subuh kita tu pun asalnya ialah tempat kunut, bacaan kunut subuh itu Imam Syafi'i ambil daripada hadis yang Nabi menerangkan bacaan itu kepada cucu Nabi Sayyidina Hasan untuk kunut witir. Imam Syafi'i ambil copy paste yang dibaca kunut witir itu juga teks yang dibaca dalam kunut subuh. Adapun kunut nazilah sesuai dengan konteks. Sekarang ni kita nak doa tu walau pendek, tapi yang pentingnya kita ikhlas, kita harap sungguh-sungguh. Mana tahu sebaris yang kita baca itu yang dianggap koman, dianggap lekeh, itulah yang mustajab di sisi Allah. Pendek. Kalau kita solat sendiri, kita boleh baca rakaat yang akhir, kalau imam pun boleh baca dalam setiap solat fardu, bukan subuh saja. Kalau subuh kita tambah 1 ayat pun jadi. Contoh kita baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum kita selawat kan, kita masuk satu baris, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tambah 1 baris saja, tu pun tak buat-buat. Bukannya payah, cuma kena ada ilmunya. Bila kita tahu begitu mudahnya kunut nazilah, tidak ada sebab untuk kita tak buat. Sedangkan itulah yang Nabi yang Nabi tunjukkan, bukan ke Nabi saja, Khulafaur Rasyidin selepasnya. Sayyidina Umar kunut nazilah untuk memerangi kaum Nasrani. Sayyidina Abu Bakar ketika memerangi kaum Murtadin membaca kunut nazilah. Jadi kita dalam situasi sekarang ni, untuk membantu saudara-saudara seagama kita di Palestin, maka inilah yang boleh kita lakukan. Cuma kalau kita boleh tambah lagi,
Allahumma ansur ala a'daina, Allahumma syaddid syamlahu wa mazziq jam'ahu wa qallil adadahu. Itu lebih baiklah. Tapi cuma yang saya nak sampai ni, jangan sampai kita merasakan panjang dan tak terhafal-hafal sampai kita meninggalkan. Yang tu yang saya tak mahu. Jadi daripada kita tak baca langsung, baca pendek, asalkan ada. Dalam masa peperangan sedang berkecamuk sekarang ni, peperangan sedang sengit, apa peranan kita? Okey, dia sebenarnya macam ni. Untuk baca Qunut Nazilah ni dalam solat yang dibaca perlahan, solat Zuhur dan Asar, sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang dipilih oleh majoriti para ulama ialah imam menarikkan suara Qunut Nazilah supaya diaminkan makmum. Cara yang kedua, imam dan makmum membaca Qunut Nazilah ini masing-masing, sendiri-sendiri, dan dibaca dengan perlahan. Dan kalau nak pilih cara yang kedua ni, imam dan makmum membaca sendiri-sendiri perlahan, imam hendaklah memberitahu atau mengumumkan terlebih dahulu kepada makmum bahawa kita akan membaca Qunut Nazilah pada rakaat yang akhir ketika i'tidal sebelum sujud masing-masing. Jadi imam buat pengumuman. Jadi dua cara bagaimana membaca Qunut Nazilah di dalam solat yang dibaca perlahan.